Sesetengah ibu bapa dekat luar sana, dia sebenarnya ingin berikan smartphone kepada anak mereka. Tapi dalam masa yang sama, diorang risau nak bagi. Salah satu sebabnya diorang tak nak bagi ialah takut phone tu cepat rosak. Ialah sifat kanak-kanak kan, yang ada yang clumsy, ada yang jenis yang lasak, ada yang suka baling-baling barang. Lagi-lagi bila diorang tengah tantrum kan. Even bukan untuk kanak-kanak, untuk diri kita sendiri pun kita mahukan phone yang durable, yang tahan lasak, yang apabila kita buat kerja-kerja outdoor ataupun kita pergi dekat site, apabila phone tu terjatuh ke, terkena something ke, dia tidak mudah crack ataupun rosak. Jadi untuk anda yang mencari smartphone mampu milik yang tahan lasak, bolehlah consider Vivo Y35 ni sebagai pilihan anda. Anda bersama saya Syafiq di Direct Media. Let's roll it. Vivo Y35 ni boleh dikonsiderkan sebagai salah satu smartphone yang tahan lasak lah. Dan Vivo claim yang dia boleh tahan suhu yang ekstrim, boleh tahan sweat corrosion dan juga scratch. Suhu yang ekstrim ni maksud dia dalam keadaan yang sangat-sangat panas ataupun sangat-sangat sejuk, phone ni masih lagi steady. Dan sweat corrosion pula apabila terkena peluh yang kerap dalam kuantiti yang banyak, phone ni dia tidak mudah berkarat lah. Dan macam tadi saya cakap, dia ada scratches. Maksudnya dia boleh tahan cala daripada terkena kunci ataupun benda-benda yang tajam. Kalau anda jenis yang tak suka pakai casing, so anda tak perlu risau tentang benda-benda tadi tu lah. Vivo juga dia dah buat drop test pada phone ni dan dia boleh bertahan sebanyak 32,000 kali. Banyak juga tu. Kalau phone ni jatuh kan, asalkan tak lebih 32,000 kali, phone ni masih lagi steady lah. Kalau lebih tu, kemungkinan dia dah sampai dia punya limit lah. Dan jatuh dia tu, jatuh yang tinggi yang macam mana? Selalunya diorang buat drop test kalau ketinggian tu dalam setakat 1 meter lah. 1 meter 1.5, mungkin maksimum 1.5 lah. Kalau jatuh daripada ketinggian yang macam tu, phone ni masih lagi steady. Kalau lebih daripada tu, kemungkinan ada boleh berlaku kerosakan lah. Tapi kalau anda nak buat test juga, anda boleh try it at your own risk lah. Kalau apa-apa jadi kat phone tu, jangan cari kita orang pula. Walaupun ia tahan cala dan tahan apabila terjatuh, saya tak pasti sama ada benda tu applicable untuk depan dan belakang ataupun belakang saja. Sebab pada website Vivo, dia tak mention pula bahagian hadapan dia ni ada Corning Gorilla Glass ataupun tidak. Tapi yang pasti dekat websitenya dia tak ada tulis lah ada Corning Gorilla Glass. So kalau benda tu tak ada, so saya sarankan anda pakai Kaizen ataupun tempered glass pada skrin hadapan dia ni untuk lebih protection. Untuk membuatkan phone ni lagi tahan lasak, ia ada IP54 dust and water resistant, yang mana dia boleh terkena air pada kadar yang tertentu lah. Maksudnya dia bukan fully waterproof. Dia ada amount dia yang tersendiri. Kalau lebih daripada kadar yang ditentukan tu, kemungkinan phone ni pun boleh rosak juga. Dan dia juga ada dust resistant, yang mana dia boleh terkena pasir ataupun debu. Walaupun phone ni dia ada lubang charging port dan juga 3.5mm audio jack, phone tu masih lagi steady, masih boleh terkena habuk lah. Okey, bercakap pasal lubang yang ada pada Vivo Y35 ni, USB-C port dan juga 3.5mm audio jack ni juga turut diuji ketahanan dia. Berapa banyak kali dia boleh dicucuk keluar masuk. Untuk charging port dia ni, dia boleh bertahan sebanyak 6,000 kali. Manakala untuk audio jack dia ni, dia boleh bertahan sebanyak 6,500 kali keluar dan masuk. Saya dah pun buat kira-kira untuk anda. Dia punya charging port ni, kalau sehari 3 kali anda charge, dia boleh bertahan selama lebih 5 tahun lah. Dan untuk dia punya audio jack dia ni pula, kalau sehari 2 kali, dia boleh tahan lebih kurang 4 tahun macam tu lah. Sebab dia, saya kira dia untuk keluar dan masuk, sebab dia mention macam tu kan. So dia punya kedua-dua lubang ni actually dia boleh bertahan lebih lama lagi kalau anda jaga dengan baik. Selain daripada fizikal dia yang lasak, actually dia punya bateri pun boleh tahan lebih lama juga. Vivo bekalkan kapasiti bateri dia sebesar 5,000 mAh. So memang agak besar jugalah. Ditambah pula dengan 44 watt Vivo Flash Charge kat dalam kotak dia tu. Ini membuatkan Vivo Y35 ni adalah Y series pertama yang menggunakan power adapter sebesar itu.
Berapa laju dia punya charging speed dia ni? Untuk kapasiti bateri yang sebesar 5000 ni, ia boleh charge daripada 0 ke 70% dalam masa hanya 34 minit saja. Laju tak tu? Memang laju lah cerita dia. Vivo juga bagi tahu kalau anda charge selama 15 minit, anda boleh tonton video selama 414 minit, iaitu hampir 7 jam. Lama kan? Dan kalau main game pula, dia boleh bertahan sehingga 9 round. Game apa saya pun tak tahulah kan. Itu apa yang Vivo claim lah. Dan macam mana bateri dia ni boleh bertahan selama itu? Ini kerana power consumption dia dikawal oleh Vivo Energy Guardian, yang mana dia boleh ensure optimal energy efficiency. That's why lah bateri dia ni boleh bertahan dengan lebih lama. Dan ia juga ada AI power saving technology yang boleh monitor, boleh control dan juga mengurangkan energi mana yang tak perlu untuk make it long lasting. Feature ni dia sangat-sangat bagus untuk anda yang jenis kerap berada di luar dan jauh daripada wall plug. Dan untuk normal daily use, actually dia boleh bertahan selama 2 hari tau. 2 hari. Untuk ibu bapa yang nak bagi phone ni dekat anak-anak dia, anda pun tahulah yang bila kanak-kanak ni dia tengok video, bila dia nak pergi main, dia akan tinggalkan phone dia tu sambil phone tu play the video lah. Jadi bila dia dah habis main tu, dia akan patah balik kepada phone dia tu masih lagi ada bateri. So dalam satu hari tu anda tak perlulah nak charge banyak kali kan. Dan kalau anda nak jadikan phone ni sebagai anda punya second smartphone, ia juga boleh dijadikan sebagai power bank kerana adanya reverse charging yang boleh charge semula anda punya main phone. Dah cerita phone ni tahan lasak, bateri dia tahan lama, performance dia macam mana pula kan? Vivo Y35 ni dikuasai oleh Snapdragon 680. Ini merupakan chipset yang sangat popular dalam kalangan mid-range smartphone. Dia juga boleh handle multiple apps dengan baik, performance dia smooth, tak ada lag, kira memang cun lah. Ditambah dengan dia ada 8GB RAM plus extended RAM 3.0 yang boleh extend sehingga 8GB. So menjadikan RAM dia 16GB. Dah macam gaming smartphone lah. Gabungan chipset dan RAM dia ni membuatkan phone ni boleh deliver performance dengan baik lah. Kalau anda nak tambahkan lagi dia punya performance dia tu, ia juga ada multi turbo 5.0 yang mana ia boleh menambahkan lagi kelancaran dan stability, terutama sekali apabila anda bermain game. Perlu diingatkan kepada anda kat luar sana, untuk entry level atau mid range smartphone, dia ada limitation tau dari segi grafik untuk game-game yang high grafik lah. Untuk dapatkan gameplay yang smooth, saya sarankan anda guna setting grafik yang disarankan lah. Nak pakai lebih daripada tu pun boleh juga, tapi dia biasanya akan ada lag sikit lah dari segi gameplay dia tu. Kalau anda nak yang smooth, better pakai yang disarankan. Untuk storage dia ni pula, Vivo bekalkan kapasiti sebesar 256GB. Agak besar juga. Jaranglah saya jumpa phone yang harga 1099 yang ada kapasiti sebesar ini. Dan dia juga boleh extend dia punya memori dengan menggunakan micro SD card sehingga 1TB. So dari segi storage, phone ni memang tak ada masalah lah. So overall, Vivo Y35 ni mampu untuk berikan ketahanan yang baik dari segi luaran dia dan juga dalaman dia seperti dia punya bateri. Dan dalam masa yang sama, dia juga boleh bagi performance yang baik untuk kegunaan harian anda. Phone ni sesuai untuk mereka yang tak perlu nak jaga sangat dia punya smartphone kerana dia tahu ketahanan smartphone dia tu macam mana. Dan phone ni juga sesuai untuk ibu bapa yang nak bagikan phone kepada anak-anak mereka dan tak perlu risau phone tu cepat rosak. Kalau anda nak dapatkan Vivo Y35 ni pada tanda harga 1099, bolehlah dapatkan di mana-mana cawangan Directly yang berdekatan ataupun layari je www.directly.com.my. Itu sahaja daripada saya. Stay safe guys and see you in the next video. Adios.